Selamat pagi, kita bersama lagi dalam Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV dan sesuatu yang menarik. Kita ada dua topik yang berbeza sebenarnya di Ruang Bicara ini dan sudah pastilah ianya merupakan topik-topik yang cukup relevan, topik-topik yang cukup menarik sebenarnya untuk kita sembang-sembang bersama dengan tetamu-tetamu yang sudah pun berada di studio Ruang Bicara ini. Baik, topik yang menjadi pilihan kita yang pertama ialah Akademia Muda dalam Kepimpinan IPT. Dan dua tetamu yang sudah pun bersiap sedia bersama dengan saya di sebelah kiri saya ini, kita ingin mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada yang berbahagia Profesor Dr. Masila Kamalrudin yang merupakan Naib Chancellor di Universiti Technical Malaysia Melaka ataupun UTM. Jadi Prof, apa khabar? Baik, terima kasih Datuk. Ini pertama kali pertama kami? Pertama kali di Bernama studio. Okey. Dan kita ada seorang lagi tetamu yang juga akan bercakap tentang topik ini, iaitu yang berbahagia Profesor Badia, Datuk Dr. Muhammad Hafiz Yusof yang merupakan Timbalan Naib Chancellor Hayat Awal Pelajar dan Alumni di Universiti Sultan Zainal Abidin ataupun UNIZA. Jadi Prof, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Jadi all the way daripada Terengganu. Terengganu, wow. Jam tak? Jam di Kuala Lumpur. Tidak jam di Terengganu. Itu perkara biasa bagi kami di Kuala Lumpur sebenarnya. Alhamdulillah dapat sampai dengan. Okey, baik. Kita nak bercakap tentang topik yang bagi saya cukup penting dan menarik sebenarnya. Jarang-jarang sebenarnya orang menyentuh tentang topik ini. Mungkin kita mulakan dululah bersama dengan Prof Dr. Masila Kamalrudin. Yalah, sebagai Akademi Muda, tapi Prof muda lagi kan? Alhamdulillah. Okey, sebagai Akademi Muda yang dilantiklah memimpin IPT. Jadi apakah bentuk ataupun kepimpinan yang diperlukan bagi memimpin warga universiti seterusnya dan sekaligus untuk melonjakkan kecemerlangan institusi itu? Terima kasih Datuk. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya menjawab soalan Datuk tu, saya nak ucap terima kasihlah dahulu kepada Bernama dan AKAB kerana sudi memanggil saya untuk membincangkan perihal kepimpinan muda ni. Mesti kita tahu sebagai seorang Islam kita mesti mencontohi kepimpinan Rasulullah SWT. Tapi dalam masa sama kita selalu didedahkan dengan transformational leadership lah. Transformational leadership ni pada saya sangat penting kerana bila saya reflect kepada keadaan UTM itu sendiri. Sebab UTM ni dia transform many years. Dia ditubuhkan pada tahun 2000 sebagai college university dan seterusnya di rebrand kepada Universiti Technical Malaysia Melaka pada 2007 dan pada 2015 kita orang baru move kepada kampus induk kami yang sekarang saya boleh kata gah dengan kampusnya, dengan keadaannya dan sebagainya. Jadi di situ pun dah ada satu transformasi kepada pembangunan universiti itu sendiri. Apatah lagi dalam keadaan kita yang saya dilantik selepas boleh kata pasca pandemik. Jadi banyak benda yang saya kena pick up hasil yang result semasa pandemik. Jadi saya perlu mempunyai satu speed kerana seperti yang kita tahu jawatan tu bukan hakiki dan dia ada tempoh. Jadi kita ada tempoh masa untuk kita mencapai visi dan misi yang kita nak buat. Jadi of course transformational leadership ni yang saya praktikkan di universiti dan saya membuat satu keputusan yang berani. I could say I'm a risk taker. Bila saya dikatakan muda, saya pun perlu mengembangkan bakat-bakat orang muda. Okay. Jadi saya explore, saya risk, ambil risk dan saya kembangkan kumpulan akademia muda untuk menjadi pentadbir, bukan je akademik dan juga non-akademik yang muda. Dan saya panggil sebagai Formula One team. Yes, I have that brain. So kenapa you guna istilah Formula One team tu? Okay, kita tahu to be Formula One ni, dalam team Formula, speed is number one. Speed number one, quality is the second one. Kalau ada speed tak ada quality pun tak boleh juga. So it must blend together very well. Dan saya percaya dengan orang muda ni, satulah sebenarnya tuan, dia ada satu sikap yang extra sikit, iaitu hunger of achievement. Mereka ni masih dynamic lagi and they really want to strive for the best kalau mereka diberi peluang. Tapi saya tak menyangkal, walaupun saya dalam
saya memupukkan orang-orang muda ni, tapi saya juga tidak meninggalkan orang-orang senior. Sebab saya yakin dan percaya orang senior ni perlu membimbing kami yang muda, especially dari segi connection mereka. Yang kita yang muda ni kurang. Sebab yelah, orang kata kan pepatah orang tua lebih makan garam lebih. Bukan tu lah senior. Maafkan saya. Jadi saya berharapkanlah maksudnya yang lain pun boleh ikut saya sama, tapi dalam masa sama kita transform universiti lah dalam keadaan yang lebih dinamik. Okey, kita akan sambung lagi nanti Dr. Masila. Saya juga nak dapat pandangan daripada Profesor Mariah, Datuk Dr. Mama Hafiz jugalah, dari pengalaman Datuk sendiri. Macam disebut oleh Dr. Masila tadi, apakah betul sebenarnya kalau kita lihat tentang corak kepimpinan Akademia Muda ini, apakah ianya berbeza dengan yang kita anggap sebagai Akademia Senior ini? Okey, terima kasih Datuk Jakawi atas undangan serta pertama kali juga untuk respon di bernama. Okey, bila bercakap tentang perbezaan di antara senior dengan junior akademia dan juga kepimpinan, sebenarnya dalam konteks pentadbiran ianya tidak jauh berbeza. Kerana kami dipandu oleh tata cara pentadbiran, tata cara perolehan keuangan dan juga proses-proses prosedur berpandukan polisi, akta serta peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Itu jelas, maksudnya kami memang terpaksa follow dan juga mesti dari segi konteks pentadbiran. Cuma apa yang saya boleh clarify atau jelaskan di sini mungkin sedikit perbezaan dalam konteks pendekatan, approach yang diguna pakai. Kerana mungkin dalam konteks akademia dan kepimpinan yang senior, mereka dilihat mempunyai pengalaman, mempunyai background serta track record. Tapi kami di akademia yang agak junior, kami cuba untuk mempertonjolkan ketidakperbezaan di antara senior dengan junior. Oleh demikian, beberapa approach terpaksa kami di kalangan kami perkenalkan ataupun terpaksa guna pakai. Antaranya ialah keterlibatan dalam pembuatan keputusan. Kami terpaksa ataupun mestilah selalu engage atau melibatkan pelbagai stakeholder dalam pembuatan keputusan, kerana kami yakin dan percaya bahawa dalam konteks perbezaan pandangan, approach dan sebagainya dalam konteks pentadbiran boleh dibuat dengan sesi perbincangan serta libat urus bersama senior dan juga junior. Yang keduanya mungkin pada konteks saya, akademia muda dalam konteks kepimpinan ini mestilah lebih fleksibel bagi saya. Fleksibel di mana dalam konteks pengurusan dan membuat keputusan, kami kadang-kadang terpaksa mencari solusi yang fleksibel, yang seperti mana yang saya maklumkan tadi, bahawa kadang-kadang kita terpaksa merasakan kita ni dipimpin dalam satu konteks dan bukan sentiasa dipimpin all the time. Dalam konteks itu, kadang-kadang di satu organisasi ataupun di satu platform kita memimpin dan menjalankan sebagai ketua dalam satu program, tapi dalam konteks yang lain mungkin kami pula dipimpin oleh yang senior-senior atas pandangan mereka, atas di mana Prof Masila beritahu dari segi konteks dan juga perhubungan mereka lebih luas dan international mungkin, sebab mereka lebih lama dalam konteks pentadbiran dan juga hubungan research serta sebagainya. Itu yang membezakan mungkin dari segi pentadbiran dan sebagainya. Saya rasa tak ada masalah. Kami pun mempraktiskan benda yang sama. Okey, saya juga nak dapat ini pandangannya mungkin soalan yang mungkin lebih sensitif lah Dr. Masila. Tadi pun kita dengar tentang sebelum Dr. Masila terangkan tentang cabaran yang terpaksa Dr. hadapi sendirilah sebagai Naib Chancellor di Universiti Technical Malaysia Melaka. Ini merupakan satu cabaran yang cukup hebat. Tetapi ada juga yang mengatakan bahawa kadang-kadang pelantikan akademia muda ini kepada kedudukan yang dianggap sebagai pemimpin di pusat pengajian tinggi ini dikatakan sebagai political appointment. Jadi adakah itu betul atau tidak sebenarnya? Okey. Macam ni, Datuk. Terima kasihlah soalan ni.
Okey, sebenarnya memang cabarannya banyak. Saya tak nafikan. To be number one in the university, semua orang nak tempat tu. Kursi panas orang kata, Betul. kan? Dan saya bersyukur dan saya berterima kasih kepada mantan YBM, Datuk Noraini, Datuk Sri Noraini, dan juga kepimpinan KPT sebelum ni yang percaya pada saya. Sebab walaupun dia kata lantikan politik, seperti yang dinyatakan oleh YBM Datuk Sri Khalid ni di Parlimen baru-baru ni, NC memang lantikan menteri, kan? So kita tak boleh nafikan benda tu. Cuma walaupun dalam lantikan menteri kita melalui proses yang sama dengan yang lain, dan saringannya sangat, saya rasa sangat, kalau saya diberi peluang untuk interview lagi sekali tu, tak tahulah. Sangat tedious. Banyak prosesnya. Saringan di peringkat universiti, saringan di peringkat AKEP, saringan di peringkat akhir tu pun bersama dengan 8 orang pengerusi lembaga pengarah universiti-universiti yang hebat. Dan soalan-soalannya pun sangat-sangat hebat. So saya merasakan pemilihan saya adalah berasaskan kepada kebolehan, pencapaian dan juga kepercayaan yang diberikan. Jadi saya harap yang lain pun berlapang dada menerima keadaan ni. Sama dengan rakan-rakan yang lain lah. Dan sebenarnya dah about time juga kita ada reformasi dari segi kepimpinan ni. Kalau kita lihat dari konteks UTM, saya nak share dalam konteks UTM, saya tak tahu universiti lain, tapi UTM, kita ni universiti yang special pada saya kerana 70% of our composition of academics are between 40 to 45. Cuba bayangkan kalau kita punya kepimpinan tu jauh gapnya dan sebagainya, message tu lebih pada saya. Kan sekarang orang kata generasi berbeza generasi, so mungkin approach-nya akan berbeza. Tadi Datuk pun ada cakap pasal berbeza generasi dan cara approach yang berbeza. So yang itu yang kita kena tengok lah. Dan di peringkat UTM, Alhamdulillah saya rasa succession plan UTM tu berjaya, yang mana sebab saya homegrown daripada UTM sendiri, yang saya asalnya daripada tutor, pensyarah kanan, Profesor Madya, Profesor dan seterusnya sebagai NC. Jadi sedikit sebanyak saya tak mengenali ramai orang dalam UTM. Kita tahu apa yang UTM perlu dan sebaliknya. Jadi banyak proses engagement dilakukan. Semasa saya baru-baru naik, banyak engagement dilakukan. Especially kita buat sesi engagement mengikut level of kita punya kriteria lah. Maksudnya pensyarah kanan, profesor, non-akademik pula kepada pelaksana, profesional. Kita bahagikan kepada session. So saya memang turun padang. So kita bagi branding of kesidang. Kesidang mas. Kesidang mas sebab bunga kesidang tu adalah bunga rasmi UTM. Dan mas tu sebab kalau Melaka kita emas tu kita panggil mas je. Nak jadi pula nama saya Masila, so dia panggil mas. So Kesidang Mas. So Kesidang Mas dah jadi brand dekat UTM untuk any occasion engagement. Okey, bila Dr. Masila sebut tentang reformasi sebenarnya di peringkat pusat pengajian tinggi, barangkali Datuk, apakah Datuk melihat bahawa sememangnya lah masa sudah sampai di mana akademi muda sebenarnya seharusnya diberi ruang dan juga peluang yang lebih luas untuk memimpin pusat-pusat pengajian tinggi ini, kerana itu dilihat apakah akan memberikan satu perubahan yang cukup membina sebenarnya kepada institusi pengajian tinggi. Okey, terima kasih. Ramai orang bercakap tentang meremajakan parti, meremajakan organisasi dan sebagainya. Tapi bila kita bercakap tentang universiti, ada pertembungan idea di antara seniority, terutamanya di kalangan profesor-profesor, dan kami di akademia biasanya respect tentang kegemilangan serta kehebatan ilmu di peringkat profesor-profesor. Jadi seolah-olah benda itu akan menjadikan sedikit kekangan dan kelemahan kepada kami. Tapi dalam konteks itu saya setuju dengan saudara moderator bahawa sudah masa juga kita sampai di satu era supaya diberikan pendedahan dan juga diberikan sedikit ruang kepada akademi yang muda untuk memimpin. Kerana kita even di kementerian pun sudah ada beberapa program di AKEP sendiri, CEO fakulti sendiri yang mula mengenengahkan
pemimpin-pemimpin muda untuk di-attach di industri dan sebagainya. Cuma dari segi practicality untuk pulang dan memberikan sumbangan kepada universiti masing-masing. Di peringkat universiti, kami di kalangan Akademia Muda mengharapkan diberikan sedikit pendedahan dan ruang supaya secara jujurnya golongan Akademia Muda ni mahu menyumbang sebenarnya. Mahu menyumbang kepada pembangunan serta kemajuan universiti. Cumanya kadang-kadang tidak diberikan pendedahan, tidak diberikan ruang kepada mereka disebabkan oleh posisi ataupun kadang-kadang penempatan di satu penjawatan itu adalah terhad. Dan profesor-profesor yang senior biasanya masih lagi mempunyai tahap kepimpinan yang baik. Oleh yang demikian, pemimpin-pemimpin ataupun Akademia Muda ni sudah agak kurang semangat bila terlalu lama menunggu. Itu yang menjadi isu. Tapi sebenarnya mereka sangat eager dan di zaman dan era sekarang pun mereka pulang dengan agak muda dengan PhD. Kadang-kadang ada yang 23, 22 tahun sudah ada PhD. Untuk tunggu untuk menjadi pemimpin kadang-kadang terpaksa menunggu sehingga umur 50 tahun. So mereka di dalam proses yang putus dari segi pendedahan, dari segi kepimpinan dan pentadbiran. Oleh demikian untuk memimpin pada umur 50 sedangkan mereka dah tinggal lama, itu adalah satu cabaran yang mesti dilihat secara holistik oleh universiti serta agensi. Okey, barangkali Dr. Masila, berlandaskan pada pengalaman Prof sendirilah di UTM. Apakah Prof ataupun Prof melihat bahawa ada perbezaan sebenarnya dari segi penerimaan pelajar-pelajar kepada Akademia Muda ini apabila mereka diletakkan pada kedudukan yang begitu tinggi untuk mengungguli sesebuah pusat pengajian tinggi itu. Jadi apakah mereka boleh menerima dengan positif, apakah ataupun masih lagi ada perasaan kurang yakin sebenarnya terhadap tokoh-tokoh muda ini sebenarnya? Okey, terima kasih Datuk. Ini maksudnya student ya? Ya. Acceptance students. Ya. Alhamdulillah, sejak saya diberi mandat ni, saya melihat dan mendapat feedback yang baik daripada acceptance pelajar. Dan terutamanya alumni dan juga pelajar-pelajar yang memang saya ajar lah. Sebab kita pun profesor, kita mengajar juga kan. Okey, tapi Alhamdulillah lah, kita mendapat sokongan daripada pelajar dan even mereka rasa saya lebih mesra dengan mereka sebabnya kita boleh turun padang beriswap bersama. The age factor itu ya mungkin lah itu yang age gap tu lah kita katakan. Dan juga kita boleh menjiwai actually apa yang mereka perlukan. Itu penting. Saya selalu menekankan kepada especially HEPA lah, Hak Ehwal Pelajar dan alumni. Kita perlu memperkasakan lah hubungan antara staff dengan pelajar, pelajar dengan lecturer dan sebagainya, dan juga dari segi aktiviti pelajar, pembangunan pelajar itu sendiri. Di UTM kami ada satu branding iaitu TUAH. TUAH maksudnya tangkas, unggul, adaptif dan holistik. Wow, okay. Jadi kita ada TUAH index untuk mengukur pencapaian pelajar itu, menempati kepada soft skill dan juga hard skill dia lah. Jadi kita ke arah melestarikan TUAH itu. Jadi saya rasa nak jadi TUAH, saya pun kena jadi Teja juga. Betul. Contohnya kan, ataupun Tu Fatimah. Jadi saya rasa benar-benar tak ada masalah. Dan bila saya memang ada aktiviti lah Tok, macam setiap minggu almost every week saya turun beriswap. Beriswap bersama pelajar, MPP dan staff. So Alhamdulillah lah mereka bagi sambutan yang baik. Dan feedback pun saya tengok mereka suka sebab macam contoh saya menghidupkan Sasar Niaga untuk menghidupkan usahawan-usahawan teknikal muda. Jadi bagi peluang kepada mereka meniaga dalam kampus, wujudkan job at campus. Sepertinya kita Ramadan ni kita akan buat bazar dalam 90 lot. Jadi kita akan ambil student-student yang siapa yang willing nak kerja. Jadi kita membantu secara tak langsung pada B40. Contohnya. Menarik. Ya. Okey, Datuk, berlandaskan daripada apa yang disebut oleh Dr. Masila. Ini juga satu look forward lah sebenarnya.
apakah Datuk merasakan bahawa mungkin dalam masa 5 tahun yang akan datang ini ianya akan menjadi satu trend yang sudah biasa di mana akademi muda akan diletakkan memegang jawatan-jawatan terpenting dalam universiti. Apakah Datuk menjangkakan bahawa ini akan berlaku sebenarnya dan perlu dilakukan? Okey, dalam konteks universiti, saya merasakan penempatan itu mungkin agak secara terus terang mungkin agak terhad. Sebab evolusi karier sebagai pensyarah ni biasanya mempunyai kekangan-kekangan dari segi penjawatan dan juga umur dari segi exposure dan sebagainya. Cuma saya personal merasakan, saya yakin dan percaya bahawa perkara ini sudah mula pun perlu dilakukan oleh universiti-universiti serta di peringkat kementerian sendiri. Kerana dalam konteks transformasi universiti, adaptasi seperti mana Prof Masila beritahu tadi, adaptasi di kalangan pensyarah, di kalangan pelajar serta komuniti itu sendiri memerlukan satu karakter yang lebih agresif serta segar bagi saya. Kerana dalam konteks transformasikan sesebuah universiti ini dengan cabaran teknologinya, dengan cabaran evolusi sosial media dan sebagainya, dirasakan agak lebih bersesuaian dengan akademi yang muda. Bukan kata yang tua, yang senior tu kurang relevan, tetapi dengan adaptasi dan perjalanan evolusi era teknologi dan sebagainya terlalu pantas. Ada tak Datuk mungkin perasaan kurang puas hati, perasaan tentangan daripada akademi senior yang tidak dilantik ke jawatan yang mungkin mereka idam-idamkan? Ada tak perasaan macam itu? Dalam konteks di universiti, saya merasakan ada sedikit pertentangan ataupun pertentangan idea dan pandangan. Ada setengah orang kata, ada setengah kumpulan sememangnya ada. Tetapi majoriti pensyarah dan akademia senior, saya merasakan dan saya melihat sekarang ini sudah mula terbuka. Sudah mula terbuka. Kerana saya melihat mereka pun ingin menyumbang tetapi dalam konteks lain. Dan kami di Akademi Muda pun kadang-kadang kita masih merujuk mereka, menjadikan mereka sebagai mentor serta membuat libat urus engagement yang konsisten dengan mereka. Dan of course sebagai pensyarah atau akademia senior, kita masih lagi menghormati mereka, tapi cuma dalam konteks yang berbeza. Bukan dalam konteks pentadbiran dan kepimpinan yang formal. Yang tidak formal masih lagi kita engage serta respect kepada mereka. Okey, sayang sekali kita hampir-hampir di penghujung sebenarnya Dr. Masila. Banyak lagi persoalan yang ingin saya kongsikan tapi yalah, masa mencemburui kita yang seperti yang selalu saya sebut. Okey, ada lebih kurang 2 minit saja lagi. Apa yang ingin Dr. Masila sampaikanlah di penghujung program Akademia Muda dalam kepimpinan IPT ini? Silakan, Pak. Okey, saya cuma menyerulah pihak-pihak tertentu lebih terbuka dalam bila kita mengata pasal muda, especially wanita. Saya nak cakap sebab ni bulan wanita kan. Wanita, sebab memang challenge dia tinggi. Dengan wanita ni kita tahu dia kalau diberi tugas dia boleh buat. Sebab ni dia seorang ibu. Ibu ni kan boleh, tangan seorang ibu tu boleh menggoncang dunia. So kena yakin dan pasti dia boleh deliver. Datuk jeling je tadi. Datuk tak cakap apa, Datuk aja. Okey. Dan satu lagi, saya nak encourage juga adik-adik, anak-anak yang sedang belajar dan sebagainya, jangan risau untuk menceburkan diri dalam bidang-bidang kepimpinan. Especially student-student, masuklah MPP, persatuan-persatuan. Jadi kita boleh, orang kata leadership ni kan macam-macam. Betul. Ada yang dia memang born to be a leader, ada yang dia kena dilatih untuk menjadi leader dan sebagainya. Jadi di situ kita boleh cungkil bakat. Dan kepada para pensyarah yang ada, yang menonton dan sebagainya, saya mohon untuk sentiasa upskill kita punya diri sendiri, bukan sahaja dari segi teknikal tetapi juga soft skill. Benda ni sangat penting. Bila kita dah pergi management ladder ni, dia punya soft skill tu lebih daripada dia punya hard skill. Itu penting. Dan Datuk sikit saya ada prepare
orang Melaka kena ada pantun. Oh, itu yang cantik tu. Silakan. Bunga kesidang di atas persada, di bawah gadis harum sepekan. Pemimpin wanita walaupun muda, peluang diberi takkan disiakan. Wow. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Profesor Dr. Masila Kamaludin dan juga Profesor Madya, Datuk Dr. Muhammad Hafiz Yusof kerana sudi bersama kami di ruang bicara ini. Secara peribadi, saya tak berpuas hati sebenarnya kerana banyak lagi persoalan sebenarnya yang ingin saya kongsikan. Jadi mungkin Dr. Masila dan juga Datuk Dr. Muhammad Hafiz janji dengan kami bahawa kita akan datang lagi dan kita duduk untuk jangka masa yang lebih panjang kerana ini satu persoalan yang cukup penting dan menarik sebenarnya untuk kita sembang-sembang di ruang bicara ini. Tapi apapun, anda jangan ke mana-mana kerana kita akan berehat hanya buat seketika dan kembali nanti kita ada satu lagi topik yang juga menarik sebenarnya bersama dengan seorang tetamu yang cukup istimewa juga yang akan menemani saya di studio ruang bicara ini. Jadi kita rehat dulu, kita jumpa selepas itu nanti. Jangan ke mana-mana.